Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltami fihi 'ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah pengajian kita. Yang pertama sekali kita akan bacakan kitab Sahih Bukhari, dan kemudian yang kedua nanti kita akan baca kitab fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat, Surah 34 hadis 586 Surah 34. An Aisyah qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u al-amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khashyata an ya'mala bihi an-nas fayufradu alaihim, wa ma sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhat ad-duha qattun wa inni la usabbihuha. Hadis 586 daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya. Itu dia tulis dari dari ikut bahasa Malaysia, dari Keputusan. Saya datang dari Kuala Lumpur, betul kan? Dari itu menunjukkan jawab daripada satu tempat ke satu tempat. Itu baru dari. Jadi kalau cikgu BM kau boleh dah. Kita satu boleh dah kalau kita bicara. Kita bicara. Faham lah kan? Faham. Kalau BM ni dia pakar ni. Pakar dia pakar. Kalau masuk pelajar SPM, dia berak itu. Dari Aisyah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, jika ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu amal, sedangkan beliau sendiri suka untuk mengerjakan amal itu, hal itu adalah disebabkan kerana beliau takut orang banyak akan mengamalkannya pula. Jadi Aisyah kata apa? Rasulullah dia suka nak buat satu benda, tapi kadang-kadang dia buat dia mati. Ada contoh tak? Banyak contoh. Rasulullah berpuasa dalam keadaan musafir. Musafir, panas terik ni. Panas terik Rasulullah puasa. Kalau Rasulullah puasa, sahabat pun puasa. Rasulullah tuan minum air. Bila sejauh sekali, tuan minum air. Kalau sahabat tengok air, Rasulullah buka puasa, tak puasa. Jadi Rasulullah pun buka puasa. Rasulullah kata, bukanlah satu benda yang baik berpuasa ketika musafir yang susah. As-safaru bermula musafir itu adalah merupakan kesusahan. Jadi Rasulullah kata bukan sesuatu yang baik berpuasa ketika musafir. Puasa sunat, bukan puasa Ramadan. Kita faham dah. Bukan puasa fardu. Lagi dia pegang hadis tu dalam Ramadan ni betul terus tak puasa. Tak kena. Ini puasa sunat. Rasulullah kata kalau puasa sunat kamu berbuka puasa. Pasal dulu nak minta di mana pasiang, mana terik. Teruk. Lah kalau kita nak puasa naik kapal terbang tak ada masalah. Puasa lah naik ekspres, tak ada masalah, kita pulang. Tapi Nabi suka nak puasa, tapi Nabi tak mau sahabat teruk. Maka Rasulullah berbuka puasa. Okey, satu. Yang kedua, apa yang Rasulullah buat ialah puasa wisal. Puasa wisal Rasulullah terus. Puasa tak buka puasa. Puasa tak buka. Puasa tak buka puasa. Terus. Saya bisa buat sekali dulu puasa pati geni. Puasa daripada pukul 7 daripada subuh pagi ni sampai pukul subuh pagi esok. Hari yang ke-41 puasa pati geni. 40 hari tak makan benda-benda langsung. Tu belajar ilmu kebatinan masa dulu. Puluh dah betul kurus buat tak kira. Padahal macam tu tak fikir apa dah kalau puasa tadi makan benda-benda.
Lepas itu ada lah puasa daripada waktu subuh sampai pukul subuh baru esok. Dalam masa 41 hari tak boleh makan benda berdarah. Lepas itu hari dah kena puasa sampai 24 jam. Lepas itu pula dia kena wirid habis 70,000. Puasa Nabi puasa pagi ni. Macam mana Nabi puasa besok, kita puasa sehari itu pun teruk sangat lah. Saya nak Abu Bakar, dia biasa lazim puasa besok 6 hari sekali. Dan ada contoh yang di Pastomi, dia kadang-kadang 60 hari tak makan tak minum. Itu orang yang berjahadah. Hebat. Kita mawar tak sampai orang kan, tak suruh turun, jangan turun tu. Tak payah, tak payah. Kita puasa macam biasa saja. Puasa macam biasa. Dan berpuasa kemudian berbuka macam biasa. Nabi larang puasa besar. Jangan buat. Para sahabat kata, ya Rasulullah, hang buat boleh? Dia tak, aku lain. Aku Nabi. Tuhan bagi aku makan dan Tuhan aku bagi minum. Bagi kenyang. Tanpa makan dan minum zahir. Jadi empat tak sama macam aku. Apa jangan buat? Maka Nabi larang sahabat puasa wisal. Puasa wisal ni puasa tak buka. Terus tak buka. Apa dah sampai 16 ni. Jadi Rasulullah kadang-kadang dia berhenti stop, benda tu dia tak buat, takut sahabat turun. Dan dalam kes ni kita baca ni Nabi buat tahajud. Kita baca lagi. Lalu mereka menganggap ni sekali lagi dia ada 587 bahawa dia orang. Lalu mereka menganggap amal itu wajib bagi mereka. Nabi SAW tidak pernah solat duha tetapi aku melakukannya. Ini Aisyah kata Rasulullah tak pernah sembahyang duha. Jadi dia tengok lagi tu. Tapi sahabat lain tengok Rasulullah solat duha. Jadi Aisyah dia riwayat apa yang dia tengok di rumah dia. Sahabat riwayat apa yang dia tengok Rasulullah buat di masjid. Jadi tak sama lah. Aisyah kadang-kadang riwayat ini kok apa yang dia nampak. Sahabat riwayat apa yang dia nampak. Okey. Dan orang yang rajin musafir Rasulullah, dia riwayat apa yang dia nampak Rasulullah buat masa musafir. Orang yang tak pernah musafir dengan Rasulullah, dia kata aku tak pernah tengok Nabi buat lagu ni. Tapi orang musafir kata aku pernah tengok sebab aku pernah musafir dengan Rasulullah. Jadi hal itu berbeza di antara para sahabat. Rasulullah kadang-kadang dia tak buat benda tu, dia takut benda itu difardukan kepada umat Islam. Ini Rasulullah peringat. Okey, apa contoh dia? Contoh dia ada hadis 587. Diceritakan dari Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa pada suatu malam Rasulullah SAW berada di masjid. Rasulullah ada di masjid. Beliau solat, maka orang solat tu solat sunat. Contoh cantik sikit, buat anak sikit, solat tu solat sunat. Maka orang banyak mengikuti pula beliau solat. Orang pengikut Nabi solat. Malam berikutnya Nabi SAW solat pula. Bukan solat Aisyah, solat sunat. Tak faham elok. Orang yang mengikutnya pun bertambah banyak. Pada malam ketiga atau mungkin kalau malam keempat, ada riwayat kata malam ketiga, ada riwayat kata malam keempat, semakin banyak orang berkumpul tapi Nabi SAW tak main. Rasulullah tak keluar, orang tunggu nak semayang dengan Rasulullah SAW. Jadi Nabi tak keluar sampai waktu subuh. Besok pagi Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku telah tahu apa yang kamu lakukan. Sebelum sahabat tanya, dia dah dah. Aku tahu Allah semua bakat tunggu ramai nak semayang dengan aku tahu. Dan aku bukan tak mau keluar, saja tak mau keluar. Bukan aku terlupa. Tak, aku sengaja tak keluar. Pasal apa? Tidak suatu pun yang melarang untuk keluar untuk solat malam bersama-sama kamu sekalian. Hanya aku khawatir kalau perbuatan itu tu maksudnya solat malam, solat tahajud di waktu malam menjadi wajib ke atasmu. Peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan. Okey, tak apa. Kata Nabi Muhammad SAW, dia tak terus sembahyang pasal takut benda tu jadi apa? Jadi fardu. Tu dalam tak macam tu pun orang mazhab Hanafi kata solat witir itu wajib. Tu dalam celah-celah tu pun mazhab Hanafi dia kata apa? Solat 5 waktu itu fardu, solat witir itu wajib. Kenapa? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak itu fardu. Witir pula wajib.
Jadi maknanya pada sisi mereka fardu itu lebih berat lagi daripada wajib. Tapi dua-dua tu kenapa? Sebab tu orang mazhab Hanafi kata lepas berada sembahyang sunat pertama tu dia akan sembahyang witir dulu. Tengoklah sama ada sembahyang 1 rakaat ataupun dia sembahyang 3 rakaat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia berpegang pada perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah meninggalkan solat witir. Walaupun Nabi tak pernah suruh. Nabi tak pernah suruh solat witir. Tapi Nabi sentiasa solat witir, tak pernah tinggal. Maka mazhab Hanafi dia kata apa? Berdasarkan kepada fi'lun Nabi SAW, perbuatan Nabi Muhammad SAW, maka saya mengatakan bahawasanya solat witir itu wajib. Pada orang mazhab Hanafi, sejak mereka balik umur 15 tahun, mereka tidak pernah meninggalkan solat witir. Itu beza dia dengan apa? Dengan mazhab Syafi'i. Peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan. Okey, selesai. Jadi tuan-tuan, jadi Nabi Muhammad SAW ni dia kesian kat umat, kesian kat kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu amat mengasihi kepada umat. Sampai dia nak mati pun ummati. Nabi tak kata bini aku. Dah, Nabi tak kata macam tu. Aku mati hanya nikah lain. Nikah lain. Jaga nikah lain. Apa tu pesan kita? Kita pesan. Nabi ingat ummati. Ya Allah, umat aku. Ketika di hari akhirat pun, ketika kita melintah di siratal mustaqim, Nabi berdoa, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, aku selamatkanlah umat aku daripada jatuh titik siratal mustaqim. Ya Allah, selamatkanlah mereka, ya Allah. Itu Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang pengasih. Maka tuan-tuan, kita pun kena jadi seorang yang pengasih. Okey, selesai. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu katanya, apabila Nabi SAW berdiri melakukan solat, beliau berdiri lama sekali sehingga bengkak tumit atau betis beliau. Hatta tawarraq qadamahu. Lalu beliau ditanya orang mengenai hal itu. Maka jawab beliau, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang banyak syukur? Nabi Muhammad SAW tak ada tandingan, tak ada lawan. Nabi solat sampai bengkak kaki. Tuan-tuan, bengkak kaki ni tuan-tuan try buat. Nak bengkak kaki ni macam mana? 6 juzuk. Tuan-tuan pasang buah Quran di depan tu, 6 juzuk solat. Allah. Semayang 6 juzuk. 6 juzuk berapa rakaat? 1 rakaat. 1 rakaat 6 juzuk. Ni sekali kita tengok lagi sahabat. Ada cerita lagi. Kalau kita dah lepas dah. Ini ada di Qasas 592. Tuan-tuan, Nabi semayang sampai bengkak kaki 6 juzuk. Ya tuan-tuan, tak tahan no? Tak berapa minit tak tahan. Allah, kalau boleh buat 2 rakaat pun dia clear tu, ya lah bagus dah. Cantik dah tu. Tapi insya-Allah dapat. Sama ada kita solat di awal malam ataupun kita solat di akhir malam. Ada orang yang kadang-kadang dia tak confident, dia agak macam tak boleh nak solat. Kalau jaga tu mesti 6.30. Jaga mesti 6.30. Memang macam tu lah, mesti jaga 6.30. Kalau macam tu, dia solat di awal malam. Lepas sembahyang isyak tu, bayang sunat ba'diyah apa? Solat sunatan rakaat dan kita kata Allahu Akbar. Saja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Taala. Maka solat itu dia panggil solatul lail. Dipanggil solat malam. Lepas itu buat witir 1 rakaat. Allahu Akbar. Jadi sebelum tidur dia dah buat 2 rakaat sunat, kemudian 1 rakaat witir. Okey, selesai. Tapi siapa yang mampu solat di akhir malam, maka solatlah di akhir malam. Iaitu macam mana? Bangkit setengah jam sebelum subuh. Setengah jam sebelum subuh bangkit dengan mandi, pergi bilik air apa semua, keluar pakai apa semua tu, adalah lebih kurang dalam 15 minit lagi nak masuk subuh. Dan tak bila solat dah itu 2 rakaat, solat witir 1 rakaat. Istiqamah itu dulu tuan-tuan. Selama bertahun-tahun. Selama. Baru kita upgrade naik macam kita dah belajar 13 rakaat ni.
Saya takut buat 13 rakaat, buat lebih kurang seminggu ya. Buat seminggu, lepas tu tinggal terus tak buat. Kita tak mahu. Okey, InsyaAllah kita istiqamah tuan-tuan. Sama ada solat di awal malam ataupun solat di akhir malam. Okey, boleh. Dan macam malam ni insyaAllah kita rehat lama dah ni promosi ya. Kalau dapat solat sekali, boleh solat kali lebih. Itu kita buat apa? Ramai yang menghafal Quran di sini, kita buat solat. Sekali lepas Isyak apa kita solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Dan begitu juga malam Jumaat. Contoh jika dia perpanjang, dia banyak hafalan. Jadi kalau tuan-tuan nak bersama, ada kelapangan, boleh bersama. 15 minit ya. Kita buat solat tu tidak lebih daripada 15 minit. Kita buat solat sunat 2 rakaat, kita buat witir 1 rakaat. Tiap-tiap malam macam ni. Satu lagi sebelum balik. Sebelum balik kita buat. Lebih kurang dalam 15 minit. Ini promosi yang lepas-lepas yang nak join sekali. InsyaAllah. Ramai nanti ada 5-6 orang untuk join sekali. Okey. Sampai bengkak kaki tuan-tuan. Okey. Dari Masruq radhiyallahu anhu katanya, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah amal yang paling disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, amal yang dilakukan secara terus menerus. Tuan-tuan cantik sikit. Tambah sikit. Sekalipun sedikit. Kana ahabbul amal ila Allah subhanahu wa ta'ala ayyudawima wa in qalla, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Taala suka sesuatu amal yang kita buat ayyudawima wa in qalla. Bahawasanya amal itu kita buat berterusan, sekali pun sikit tapi terus. Dia tak mau banyak tapi sat. Dia tak mau. Syarat dia ialah berterusan. Kalau banyak berterusan lagi bagus. Banyak berterusan lagi bagus. Tapi sepatutnya sikit berterusan. Oi, ni saya langkah mana ni? Langkah hadis yang kedua. Okey, kita patah balik hadis 589. Diceritakan dari Abdullah bin Umar Ibnu Ash. Patut nampak muka heran. Diceritakan dari Abdullah bin Umar Ibnu Ash bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling disukai Allah ialah salat Nabi Daud alaihi salam. Dan puasa yang paling disukai oleh Allah ialah puasa Nabi Daud alaihi salam. Beliau tidur 1/2 malam, berdiri solat 1/3-nya. Tuan-tuan cantik, 1/3 tu. Buah nak panas sikit, buahkan dalam tempat kosong kan. Buah nak panas. Pukul 3 hingga 4 pagi. Pukul 3 hingga 4 pagi. Tu boleh buat macam tu AM. Tidak pukul 10, 11, 12, 1, 2, 3. Apa jam? Tidak pukul 10. Siap cukup okey. Saya tanya masjid dah. Masjid. Tak siap kita pun tidak pukul 10. Tak siap buka tampang pun tidak pukul 10. Tak siap nak sebatang pun saya tanya tidak pukul 10. Lebih kurang lah macam tu. Kadang-kadang lajak pukul 11. Tapi tak main kata apa? Kata tidak pukul 1 tu dah. Alhamdulillah. Boleh tidur awal, kira tu cukup bah. Cukup okey. Macam tidur awal boleh okey awal. Pukul 10, 11, 12, 1, 2, 3. Dah tak boleh okey. Dalam 5 jam kita okey. Solat tahajud. Kemudian kita tidur 1/6-nya. Maksudnya tidur berapa? Ni jangan buat. Tidur ni bukan tidur terus ya. Tidur terus. Kita bangkit tahajud, lepas tu tidur pula pergi berak pun. Kita buat macam ni lah untuk beginner, untuk orang pula. Kita bangkit dekat dah subuh. Tu kita buat apa? Ni untuk orang yang dah advance lah ni. Orang dah advance dah boleh lah buat macam tu. Dia tidur dia bangkit pukul 3, dia tahajud sampai pukul 4, dia tidur pula. Kemudian saat lagi dekat dengan nak subuh baru dia apa? Baru dia bangkit. Tu orang yang advance lah. Orang yang tak ada masalah. Tapi kalau kita bangkit beginner ni tak selalu buat macam tu orang tak kata. Buat lagu tu tidur bukan tidur terbaik. Tu orang mula ni dia kata macam ni lah, bangkit pukul 5 boleh. Bangkit pukul 5 apa semua tu, kemudian kita solat, kemudian kita apa? Kita solat, kemudian solat tahajud, solat witir, kemudian solat apa?
solat subuh. Masya-Allah, kalau kita boleh jadi buat amalan-amalan itu. Buat bertonton tuan-tuan, buat bertonton. Tonton. Okey, pukul 5 lepas tu tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. 3 saja. Esok pun macam tu juga. Solat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Macam tu. Sampai orang tanya berapa lama dah ramai macam ni? 10 tahun dah. Oh. Kalau 10 tahun tuan-tuan, dia memang dia dah apa? Bakat. Dia kalau dia tak mayang tu dia tak boleh. Dia mesti dah okey. InsyaAllah tuan-tuan. Dia kata paling baik ialah buat macam Nabi Daud. Tidur sat, lepas tu bangkit pukul 3, lepas tu sampai pukul 4, lepas tu tidur balik sat, kemudian baru bangkit pula. Itu Nabi Daud alaihissalam. Dan tu kes mayang. Beliau puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Puasa 1 hari, buka 1 hari. Betul lah puasa. Saya tak tengok. Tak kata apa lah, ya tak tengok. Kalau nak isi rumah apa, puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis. Ni kalau siapa boleh puasa sehari, buka sehari tu kira habis. Tapi dia tengok Pak Sumit tu 30 tahun dah puasa setiap hari. Kita boleh buka tu dalam YouTube Pak Sumit. Jeffrey tak main malam ni. Jeffrey yang bak ada. Saya pun buka tengok, oh ada. Taklah YouTube Pak Sumit, enter. Oh. Dia ada dua video klip kot. Ada 2 video klip. Boleh tengok dia. Tapi dia cakap macam tu. Saya tengok depan dia cakap selalu letak macam ni. Saya kan tak. Buat pak tau. Ni macam scanner duk scan kita. Scanner duk scan kita. Dah 30 tahun. 30 tahun. Dah dia umur lebih dalam 70. Ni dia mula apa? 30, 40, 46, 40, 50, 60, 70. Itu yang umur 40. Puasa setiap hari. 30 tahun. Bukan puasa setiap hari baru seminggu. Dah 30 tahun. Dia tak puasa hari yang tak boleh puasa. Iaitu hari apa? Hari Aidilfitri, Hari Al-Adha, Hari Tasyrik, 11, 12, 13 hari puasa. Dan saya tengok dalam kitab mereka, dia kata bagi orang yang takut mudarat kepada diri sendiri, bukan tak boleh berpuasa macam tu. Tetapi bagi orang yang tidak ada sebarang mudarat terhadap diri sendiri, boleh berpuasa demikian. Tengok dalam buku yang berlaku orang ada sebut ada kes yang macam tu. Tapi kalau boleh seminggu sekali pun kira okey kan. Seminggu sekali Senin cukup puasa kira kan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi menjadi jadi kita sampai satu masa nanti ni kita boleh buat puasa macam puasa Nabi Daud alaihi salam. Siapa yang mula nak buat tu kira boleh. Orang pencin dia buat. Orang pencin dia buat pencin tak ada masalah dah. Boleh buat, tak ada masalah apa. Puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari. Orang pencin tak ada masalah. Boleh. Okey. Kita ingat senang nak boleh orang pencin. Ni kita ni dah pencin ke tak? Orang pencin tu alhamdulillah. Saya ada pencin 10 tahun dah, alhamdulillah. Ni kita pun tak tahu sampai buat pencin ke tak. Tak ada dia tarik dulu, kan? Israel dia tarik dulu sebelum pencin. Duk berasa nak buat masa pencin tu tak ada pencin. Tak ada buat juga. Kalau boleh beramai lah, kita beramai sikit-sikit tuan-tuan. Insya-Allah. Puasa Nabi Daud yang terbaik. Kalau siapa nak amal yang terbaik, ikut Nabi Daud alaihi salam. Puasa sehari, selang buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Kemudian kita tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita langkau kat sini. Dari Masruq radhiyallahu anhu katanya, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah amal yang paling disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah amal yang paling disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, amal yang dilakukan secara terus-menerus. Kita tambahkan tadi, sekalipun sedikit. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Lalu kutanyakan pula, bilakah beliau bangun tengah malam untuk solat? Jawabnya, beliau bangun apabila telah kedengaran pokok ayam. Ayam pokok malam biasanya sesudah 1/2 malam, yakni campur tolak. Campur tolak tu makna dia lebih kurang. Campur tolak tu kalau Indonesia kata kurang lebih. Indonesia kata kurang lebih, kita Malaysia kata lebih kurang. Kurang lebih ataupun lebih kurang jam 2. Jadi makna dia, kesimpulan dia, ulama-ulama kata pukul berapa? Pukul 2, pukul 3, pukul 4.
Ada pendapat kata pukul 3 hingga pukul 4, ada pendapat kata pukul 2. Jadi kita ambil jalan tengah, pukul 2, pukul 3, pukul 4, mana-mana pada waktu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha kata Rasulullah solat masa itu kalau kita nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita dah tahu dah, kita dah hari itu dah. Saya rasa kita dah lepas dah, Nabi 13 rakaat itu dah lepas dah kan? Lepas dah kan? Jadi kita dah tahu dah, kalau nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat solat 13 rakaat. Iaitu dia 8 tahajud, 3 witir. 8 tahajud, 3 witir. Buat macam mana? Buat 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, sampailah 8 rakaat. Lepas itu bangkit buat 2 rakaat witir. Allahu akbar, kemudian bagi salam, kemudian buat 1 rakaat lagi witir, kemudian bagi salam. Witir macam kita buat bulan Ramadan. Kan kita lepas yang tarawih kan? Lepas tarawih itu usolli sunnatal muqaddimatil witri rakaatain lillahi ta'ala. Lepas itu bang, itu ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tak ikut sunnah boleh tak? Boleh. Berapa? 2 rakaat yang. Tak ikut sunnah tu. Tu sunnah sendiri ya. Ni sunnah saya sendiri ni. Sunnah saya sendiri 2 rakaat ya. Kan? Kalau nak buat 13 sunnah Nabi dia kata saya takut saya buat seminggu ya, lepas tu saya tinggal terus. Jadi saya buat sunnah saya sendiri, alhamdulillah sekat lah ni dah 3-4 bulan dah. Kita buat macam tu. Okey, buatlah mana-mana tuan-tuan yang kita mampu kita buat. Insya-Allah. Diceritakan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Sabit kedua-duanya makan sahur bersama-sama. Maka tak kala kedua-duanya telah sahur, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri hendak solat dan beliau melakukannya. Ditanya orang Anas berapa lamanya antara keduanya selesai sahur dengan solat, maka jawab Anas kira-kira selama membaca 50 ayat. Itu kita dah tulis apa? 50 ayat kita tulis lah. Ya? 18 minit. 15 hingga 18 minit. Lebih kurang macam itulah. 15 minit hingga 18 minit. Nabi ditanya orang berapa lama antara keduanya selesai sahur dengan solat, lebih kurang 15 minit. Imsak kalau kita tu capai imsak kata lebih kurang macam tu. Kedua-duanya makan sahur bersama-sama di bulan Ramadan. Maka tak kala kedua-duanya telah sahur, Nabi SAW berdiri hendak solat dan beliau melakukannya. Lepas makan sahur, dia pun solat. Allahu Akbar. Ditanya orang Anas berapa lama antara keduanya selesai sahur dengan solat, lebih kurang dalam 15 minit. Artinya dalam bulan Ramadan. Okey. Jadi buatlah mana-mana yang penting. Jangan kita belajar saja tak jadi. Tak jadi amat tak jadi. Orang yang hafal Quran, tak ditasik guru kita, alhamdulillah 4 juzuk dah ada yang hafal. Jadi buat solat, buat tahajud. Allahu Akbar, buat 2 rakaat 1 ain. 2 rakaat 1 ain. Allah. Ataupun 2 rakaat 2 ain. Amalkan itu. Apa yang kita bagi orang biasa. Kemudian surah apa tuan-tuan? Surah apa yang paling elok kita baca? Surah ada banyak. Daripada wadduha, alam nashrah, wattini wazaitun, iqra inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apakah surah yang paling elok dibaca waktu tahajud? Iaitu rakaat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, qul huwallahu ahad. Pasal apa dua-dua surah tu yang terbaik tuan-tuan? Rakaat yang pertama kita baca qul ya ayyuhal kafirun, nafyul ilah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang hangpa sembah. Kemudian wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud, aku tak sembah apa yang hangpa sembah dan kamu tidak sembah apa yang itu nafi. Kemudian nafyul ilah, nafyul ma'bud, menafikan Tuhan yang selain daripada Allah. Kemudian qul huwallahu ahad itu isbat. Isbat itu maksudnya kita kata Allah Ta'ala Tuhan saja yang satu. Qul huwallahu ahad, Allah itu Tuhan yang satu. Maksudnya isbat. Kalau siapa mengaji tauhid, mana isbat? Kita mengatakan Allah Ta'ala itu satu. Tadi kita menafikan. Hak ni kita punya prinsip kita. Kita kata Allah Ta'ala itu satu. Allah Ta'ala tempat meminta, Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, 2 surah itu tidak boleh dilawan ketika tahajud.
Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahajud, nak maghrib tahajud, nak maghrib tahajud, dia kata kalau nak buat 8 rakaat, mulakan qul ya kafirun dulu. Allahu akbar, rakaat pertama qul ya kafirun, rakaat yang kedua baca qul huwallahu ahad, lepas tu baru dah sat lagi kita Allahu akbar. Sayaqulu subhanahu minan nasi ma wallahu man qiblatum allati kanu 'alaiha kullan masyamir, sampai satu ayat. Panjang-panjang pun tak apa, tapi mulakan dengan qul ya ayyuhal kafirun, kemudian dengan qul huwallahu ahad. Surah itu tidak boleh dilawan oleh surah-surah yang lain di segi dia punya fadilah. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan dah sebelum saya nak buka kitab fiqh? Okey, kalau senang kamu tu kira tak ada. Kita sampai di muka surat 9. 9. Jadi tuan-tuan kalau boleh tulis tarikh dia, tuan-tuan boleh. Jadi ni kita elok, kita buka kitab ni, kita tengok, kita tahu tarikh dia kita mengaji bila. Itu yang paling paling terbaik. Dia orang tanya mengaji bila, tak mengaji lah, tapi tak ingat bila kita mengaji. Pasal apa? Pasal kita sistem tak betul. Sistem kita boleh tarikh. Ini 3 bulan tak? 3 bulan sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Haram mengeksploitasi rukhsah. Haram mengeksploitasi rukhsah. Ketahuilah, pasal 9 pasal 9. Siapa yang tak ada buku lagi, boleh dapatkan buku, ada lagi sat lagi boleh ambil lagi. Ketahuilah semoga anda semua dirahmati Allah, bahawasanya diharamkan ke atas semua individu muslim mengeksploitasi fatwa ulama yang senang dan paling mudah. Dia kira cari hak senang, cari apa? Cari hak mudah. Di depan saya ni Al-Mukhtar min Hudud Sunnah. Al-Mukhtar min Hudud Sunnah. Kalau saya nak cari hak mudah, penuh lama lah ni. Allah cari yang mudah kan? Cari yang mudah-mudah. Ada pendapat kata sebentul lelaki perempuan batal ke tak batal, cari hak tak batal. Lepas tu cari tengok hak yang zakat muhtan kena awak keluar, zakat cepedak kena awak keluar, cari hak yang berai tu dah. Cari hak yang tanam berai tu dah. Kira cari yang mudah. Mudah-mudah. Cari yang mudah. Kalau lama hak ni cari yang mudah. Dia macam-macam hak dia ni. Dapat yang mudah boleh. Kalau misalnya yang mudah, nanti kita tengok lagi contoh nanti. Sehari insyaAllah kita buka tengok. Mereka sengaja mencari keputusan yang paling senang dan paling secocok dengan hawa nafsu mereka. Tujuan dia nak cari yang mudah. Perkara ini tentunya dibuat tidak berdasarkan dalil-dalil dan hujah-hujah syarak. Dia tak pakai dalil, dia kira mudah ya. Dia kira mudah ambil tu. Mana payah dia suruh ambil. Mereka mentarjih dan menentukan satu-satu masalah berdasarkan hawa nafsu mereka, dengan berselindung di sebalik slogan, dalam masalah ini terdapat khilafiyah, yakni terdapat 2 ataupun lebih pendapat ulama yang berselisih faham tentangnya. Ada khilaf ulama, cari yang paling mudah. Payah tak mau. Mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Tapi dalam masalah ni saya tak pakai mazhab Syafi'i. Pasal apa? Mazhab Syafi'i itu susah sikit. Sembahyang Allahu Akbar, tak mau pakai Syafi'i. Mazhab Syafi'i kena niat pakai Hanafi. Allahu Akbar, pakai Hanafi. Tak mau niat. Okey, kira dia bimbing sembahyang tu, kira macam sembahyang tu. Tu dia lagu tu. Tapi dalam masalah zakat tak mau ikut Hanafi pula. Hanafi tak mau bayar dah. Aku ada pokok cedak, je nak bayar zakat. Aku dah pokok petang, je nak bayar zakat. Petai pun je nak bayar zakat. Hanafi kata kena bayar zakat. Tapi dalam masalah niat tadi dia ambil apa? Ambil Hanafi. Ni dia panggil tuan-tuan, bukan dia taklid mazhab, dia panggil talfiq. Talfiq tu kira lompat cari mudah. Cari yang mudah-mudah. Okey, jangan. Tu tuan-tuan, lain-lain sekali dia tu tidak ada agama. Tak pegang atas agama. Tu orang yang mulia.
Dalam masalah babi, aku ikut Dr. Zuhairi, ulama Dr. Zuhairi. Jadi kata hati babi boleh makan, usus babi boleh makan, limpah babi boleh makan. Hak tu aku tak pakai, Syafi'i aku tak pakai, Hanafi aku tak pakai, Hanbali aku tak pakai, apa aku tak pakai, aku pakai Dr. Zuhairi. Pasal apa? Dia kata boleh makan daging babi. Sedap orang bertawar hati babi. Petrai tengok. Dia kira apa? Kira mudah. Mereka yang mengikut cara sebegini zahirnya selalu berpindah daripada satu mazhab ke mazhab yang lain. Kira senang kan? Dia tidak ada satu mazhab yang tertentu bagi dia. Dia kira apa? Dia kira mudah. Mereka juga selalu berpindah daripada satu pendapat kepada pendapat yang lain dan mengikut hawa nafsu mereka. Di hadapan manusia mereka berselindung dengan dakwaan mereka mengikut hukum Allah, mengikut sunnah dan pendapat ulama. Namun hakikatnya di sisi Allah mereka hanya menunggang hawa nafsu semata-mata. Itu. Lihat. Orang yang mazhab dia, orang yang alim mazhab ni dia tak macam tu tuan-tuan. Dia ikhlas. Ikhlas. Saya ingat dulu di masjid di Masjid Azhar Syekh Ismail Adawi. Dia orang nak tanya dia kenapa ambil mazhab apa, sebab dia nakkan jawab ikut mazhab apa tu. Kira macam tu. Syekh ana Abdul Rahman Al-Syafi'i. Ada muskilah. Syekh saya Abdul Rahman tapi mazhab Syafi'i. Kita pun apa kena jawab dia. Qala Syafi'i. Dia pula Imam Syafi'i berkata ataupun qala Syafi'iyah, macam buat Imam Syafi'i. Lagi kau orang lain dah mungkin. Ya Syekh ana Maliki. Atau alim pak mazhab dalam kepala betul ingat senang nak ingat aku. Ingat apa? Tapi dia alim pak mazhab. Tapi dia atas, dia pegang atas mazhab Maliki. Tapi kalau dia beramal ikut mazhab dia sendiri. Cuma kalau dia bagi fatwa, dia bagi fatwa ikut mazhab seorang tu. Kalau kontu Syafi'i dia takkan jawab ikut Maliki. Kalau itu Maliki dia takkan bagi jawab ikut apa? Ikut Syafi'i. Supaya tak keliru orang ramai. Beramallah dengan mazhab yang ada pada hangpa, sebab itu lebih senang. Lebih mudah. Okey. Tuan-tuan kalau macam ni pening tu. Kita duk jabat agama kan, duk bagian Tok Qadi. Tok Qadi, saya cerai bini saya dengan talak 3. Hang buat lagu mana? Pagi tu saya marah dia. Saya kata aku cerai hang dengan talak 3. Jatuh berapa Tok Qadi? Dia kata ikut Syafi'i jatuh 3. Ikut Maliki jatuh 1. Ikut suka hang ambil mana pun. Pening bala aku tu. Betul boleh pening bala mana. Kalau kata jatuh 1, aku boleh letak balik ke dia kan. Kalau kata jatuh 3, dia kena nikah dengan orang lain dulu baru boleh nikah dengan aku. Hak mana satu nak pakai. Kalau esok main jumpa lain, Tok Qadi hak mana satu Tok Qadi? Dia takut suka hang ambil mana pun. Pening. Pening ambil tuan-tuan. Sebab tu dia kenapa? Fatwa tu atas satu bang. Itu mazhab. Jadi doktor pun dah abang dah. Dia kata aku ajak hampa fiqh muqarin apa semua ni semua tu. Hampa balik. Kalau hampa nak bagi fatwa apa, bagi fatwa atas mazhab Syafi'i. Hampa zahirkan kepada masyarakat hampa atas mazhab Syafi'i. Lepas tu hampa nak peramai satu hampa tu terpulanglah kat hampa. Jangan pecah belahkan masyarakat. Jangan bagi orang apa? Orang awam tu dia. Orang awam nak satu je. Boleh ke? Tak boleh. Katak boleh makan tak Ustaz? Katak ikut suka nak makan tak apa, tak makan tak apa. Ada pendapat yang kita boleh makan, ada pendapat kita tak boleh makan. Ini tu. Nak makan ke tak makan? Ketam batu. Orang tanya di Indonesia dulu ketam batu. Okey, masalah ketam batu. Dalam kali dia pula fatwa terpulang. Ada pendapat kita boleh makan, ada kita pendapat kita tak boleh makan. Terpulang siapa nak makan, siapa tak makan sudah. Dia tak boleh, dia pening. Dia kena pegang satu ya. Boleh makan. Okey, semua saudara tak makan. Ataupun tak boleh makan. Semua saudara makan. Nah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ni saya tak baca dia banyak sangat. Dia ulang yang sama. Afara'aita man ittakhadha ilahahu fala tabi' hawa fasmatu sampai habis muka surat 12. Itu pun saya tak baca. Kemudian kita terus ke muka surat 13. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muka surat 13. An Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuffatil jannatu bil maqarih وحفت النار بشهوات. Daripada Sayyidina Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Syurga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak memujakan nafsu di dunia, manakala neraka pula dikelilingi oleh perkara yang menyeronokkan nafsu di dunia. Riwayat Muslim di dalam sahihnya. Ini saya tak maulah banyak-banyak. Yang ini saya tak maulah banyak-banyak. Nanti kalau saya sampai tak hadis ni baru kita udah banyak-banyak. Okey. Jelas kepada kita bahawa mencari pendapat ulama yang paling mudah dalam mengikut pendapat manusia ramai yang jahil adalah satu perbuatan mengikut hawa nafsu. Sesungguhnya telah berlaku ijma' di kalangan ulama muktabar. Tuan-tuan garis sikit. Ijma' ulama muktabar bahawa haram hukumnya mengikat bertindak sembrono dalam mengeluarkan fatwa dan menyimpang dari pendapat yang sahih lagi rajih. Maka wajib ke atas setiap ulama mujtahid mencari dalil yang tepat dalam mengeluarkan sesuatu hukum, dan wajib pula atas setiap muqallid pengikut mengikuti dalil yang sahih lagi rajih, yakni paling kuat dalam lingkungan mazhab imamnya. Kita jadi pendapat kita ikut pendapat yang paling kuat dalam mazhab kita. Dalam mazhab kita Syafi'i ada pendapat yang kuat, ada pendapat yang tak kuat. Jadi kalau kita di Malaysia, kita pakai pendapat yang terkuat. Kalau kita di Mekah Al-Mukarramah, oleh kerana rukhsah, oleh kerana kesusahan, dia panggil masyaqqah, maka kita pakai pendapat yang ketiga dalam mazhab Syafi'i. Apa dia pendapat pertama yang terkuat? Iaitu sekiranya tersentuh laki-laki dan perempuan yang halal kahwin, maka batallah orang yang menyentuh, dan batal juga orang yang disentuh. Artinya kalau laki-laki dia menyentuh perempuan, laki-laki yang menyentuh itu batal, perempuan yang disentuh itu juga batal. Itu pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling kuat, dan itulah dipakai di seluruh Asia Tenggara. Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, semua itu pendapat yang kita pakai. Tapi masa di Makkah Al-Mukarramah dia menyebabkan masyaqqah, kesusahan. Kesusahan macam mana tuan-tuan? Kerja batal sembahyang. Sat lagi orang pijak kaki, sat lagi orang bontos bau, macam-macam. Jadi kita nak pergi sembahyang tu susah. Maka yang Malaysia punya penasihat haji, dia kata kita membenarkan jemaah daripada Malaysia menggunakan pendapat yang ketiga dalam mazhab Syafi'i. Iaitu apa dia? Pendapat ketiga dalam mazhab Syafi'i, orang yang menyentuh dan orang yang disentuh hukumnya tidak batal. Tidak batal ya sembahyang. Iaitu apa dia? Masa kita tawaf, kita laki-laki kita ambil sembahyang. Kita tawaf, tiba-tiba kita terpijak kaki perempuan yang di hadapan kita. Tidak boleh dielakkan. Itu tak payah. Kita terpijak bang, terpijak kaki dia, kita anggap kata tidak batal. Ataupun kita tengah duduk tawaf tu, tiba-tiba ada perempuan bentuk. Oh, dia punya tangan tu, dia angkat tangan tu, tiba-tiba tangan dia kena apa? Kena pipi kita. Tengok perempuan Afrika. Allah. Kan? Tak kira lah Afrika atau orang putih kan, tak kira lah. Maka dia anggap kita tidak apa? Tidak batal ya sembahyang. Itu pendapat yang ketiga dalam mazhab Syafi'i. Tapi apabila kita dah selesai dah tawaf, kita selesai dah sa'i, kerja haji kita dah selesai dah, maka kita patah balik semula pada apa? Pendapat yang pertama, pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i, iaitu orang yang berentuh batal, orang yang kena sentuh pun batal. Dengan arti kata yang lain, seorang lelaki dah sembahyang, seorang perempuan dah sembahyang. Laki-laki itu tersentuh perempuan itu, laki-laki itu batal, perempuan itu pun batal. Itu pendapat yang terkuat di dalam mazhab Syafi'i. Maka dia sebut di sini, hendaklah kita ikut dalil yang paling kuat dalam lingkungan mazhab imamnya. Maksudnya kita berubah situ pendapat yang terkuat. Pendapat pertama, marilah kita ikuti beberapa pandangan ulama mengenai hal ini. Kita perhabis tajuk ini insya-Allah. Yang pertama, Imam Al-Hafiz Ibnu Abdul Albar dalam kitabnya Jami' Bayan Al-Ilmi wal Fadl, muka surat 112 juzuk 2 menyatakan, apabila anda mengambil setiap pendapat yang paling mudah daripada orang alim, maka terkumpullah segala kejahatan. Kita pilih hak nak senang-senang saja. Kira hak sesuai dengan hawa nafsu kita saja, maka dia kata maka terkumpullah kejahatan di sini. Maksudnya kita jadi orang yang tak ikhlas. Kita dalam ibadat kepada Allah Taala ni kita cari yang paling mudah ya. Mari pun nak mudah-mudah. Hak yang susah tak mau langsung. Dia kira lompat mazhab, dia tak kira. Dia kalau mazhab Syafi'i, dia kira dalam mazhab Syafi'i itu susah, dia lompat bi Hanafi. Dia tengok dalam Hanafi itu susah, dia lompat bi Maliki. Maliki susah, dia lompat bi Hambali. Hambali susah, dia lompat bi Zahiri.
Hak zahiri susah dan lompat pergi ke syiar batini. Dia kira lompat. Dia kira mudah. Jaga tuan-tuan. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab muka surat 55 juzuk 1 mengatakan sekiranya seseorang itu dibolehkan mengikuti apa yang dikehendakinya, niscaya perbuatan ini akan membawa kepada keinginan bagi mencari keringanan di dalam mazhab. Ini dia cari apa? Saya mudah aja, pegang mudah-mudah saja. Dia cari dalam mazhab ni. Ni kalau saya nak pilih yang mudah-mudah ya boleh. Boleh. Saya cari lagi, saya cari mudah. Cari pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga. Hanafi, Maliki, Hanbali. Dalam masalah sembahyang aku ikut Hanafi. Hak mau itu aku sampai kau dia. Allah ada. Ni ustaz ni mazhab apa ni? Tak ada mazhab, tak ada mazhab. Saya kira mazhab mudah kan? Mazhab mudah. Seseorang itu akan mudah memilih antara yang halal, haram, wajib dan juga harus. Perbuatan ini boleh membawa kepada terungkainya tuntutan taklif. Tuntutan taklif. Kata-kata yang sang nada juga turut diguahkan oleh Imam Al-Hafiz Ibn As-Salah dalam kitabnya Adab Al-Mufti Wal-Mufta Wal-Mustafti. Al-Mufti Wal-Mustafti. Semua. Imam An-Nawawi sekali lagi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab muka surat 46 juzuk 1 menegaskan haram hukumnya bertindak sembrono dalam memberikan fatwa. Sembrono ni ikut suka. Ikut suka. Dan haram pula bagi mereka yang meminta fatwa daripada orang yang bersikap sembrono itu. Okey, haram bagi fatwa ikut suka dan haram ikut fatwa orang yang ikut suka. Al-Allamah Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat muka surat 134 juzuk 4 mengatakan sesungguhnya mengikut perkara yang paling mudah dalam mazhab itu akan membawa kepada pegangan yang tidak berdasarkan kepada dalil syarak. Kita ikut pendapat yang mudah saja, maka kita akan ikut tidak ada ikut dalil syarak. Dia kira mudah ya. Dia tak cari hadis pada, tak cari pula. Dia kira pendapat ni apa? Hak boleh ringan, hak paling mudah. Pegang hak tu. Tengok dalam masalah buka puasa, tengok tak mana. Dalam masalah apa hak yang makan sok macam mana? Dia kata pendapat pertama kata hendaklah kita sunat kita berhenti 15 minit sebelum masuk waktu subuh. Hendaklah berhenti 15 minit sebelum waktu subuh. Dia pun hendaklah berhenti 15 minit. Oh, dia kena berhenti 15 minit sebelum waktu subuh, kena berhenti makan dah. Pendapat yang kedua dia kata hendaklah berhenti apabila kedengaran azan subuh. Oh, hendaklah berhenti apabila kedengaran azan subuh. Oh, ni. Pendapat ketiga, ketiga dia kata apa? Iaitu apabila kedengaran azan subuh boleh menghabiskan nasi yang ada dalam makanan. Tambah baru tak boleh, habis hak nama tak apa. Bubur serumpun bagi banyak, lepas itu azan subuh maka boleh. Hak ni boleh. Hak ni kudu cari lama dah ni. Dia kira cari apa? Saya mudah. Jadi tuan-tuan dia tak kira, tak baca dalil dah. Kalau boleh hadis tu tak mau tengok. Pasal apa? Kalau tengok lagi takut dia kata. Tetapi malangnya pendapat ini, hadis itu di dalamnya terdapat sanad yang dhaif. Tu dia tak mau tengok. Dia kira pegang hak tu. Hadis tak mau tengok. Pasal apa? Cari pendapat yang mudah. Tuan-tuan ada ustazah mengajak dalam kelas. Ada ustazah mengajak dalam kelas. Hak ni cukup bahaya. Ustazah mengajak dalam kelas cukup bahaya. Budak-budak memang pakai. Cakap ustazah kita cakap kita anak tak pakai, dia cakap cikgu dia pakai. Pakai cikgu. Ngajak dalam kelas. Abang kata kalau nasi dalam pinggan boleh perhabis. Tambah baru tak boleh. Perhabis itu tak apa. Cukup bahaya. Itu cukup apa dampaknya bahaya. Bagi saya sesungguhnya Ibn Hazm telah menyatakan telah berlaku kesepakatan secara ijma' bahawa perbuatan sedemikian adalah fasik, kejahatan dan tidak halal. Tak boleh. Bagi saya perkataan Imam Asy-Syatibi, pegangan yang tidak berdasarkan dalil syarak bermaksud dalil yang tidak muktabar, yang tidak dikira benar. So dia kadang-kadang tuan-tuan, hadis tu hadis yang kita tak boleh pakai. Kalau hadis tu tidak pakai, dia tak kira. Dia kira ada biasa sebut dia pakai. Tak boleh. Contohnya bagi mereka yang tidak solat, mereka pergunakan satu ayat yang berbunyi fawailul lil musallin. Dia tak mau sembahyang. Mau tanya pasal apa tak sembahyang? Kita sebab Al-Quran sebut celakalah bagi orang yang sembahyang. Oh, lagu tu. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sembahyang. Hang tengok dulu. Hang sembahyang celaka. Hang
Hang tak sembahyang baru betul. Hang nak jadi celaka kan nak jadi betul. Kalau hang nak jadi celaka, biar hang sembahyang. Hang sembahyang celaka. Quran sendiri sebut fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sembahyang. Jadi tuan-tuan, ini dia panggil istimbat, panggil kesimpulan yang apa? Yang tak betul. Yang tak kena. Tuan-tuan tengok apa jawab Az-Zahiri, dia istimbat tak tuan-tuan. Dia istimbat maksud dia ambil kesimpulan. Istimbat tu maksud dia keluar hukum. Dia ambil kesimpulan kata apa? Kata babi, usus babi boleh makan, hati babi boleh makan. Dia ambil nama. Dia kata tuan-tuan cuma tengok dalam Al-Quran dia kata. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal adlamu rijsun min amali syaitan. Itu habis. Itu satu. Itu bahasa. Kemudian dia kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama, diharamkan bangkai, wad dama, diharamkan darah, wa lahmal khinzir, dan tidak boleh makan daging babi. Dengar elok-elok, daging babi tak boleh makan. Hati babi tak apa. Sebut dalam Quran, tak mana yang kita tak boleh makan hati babi. Sebut ni tengok. Quran 30 juzuk. Daripada awal juzuk yang pertama sampai juzuk yang 30, semua sebut walahmal khinzir, daging babi. Tak ada pun larang makan hati babi. Maknanya boleh makan lah hati babi. Siapa yang pandai duk kita tak boleh makan? Itu menyesatkan umat, dia kata. Dia kata kita sesat dah. Siapa yang kata hati babi tak boleh makan? Itu menyesatkan umat dan tak ikut Quran. Quran kata tak boleh makan daging babi. Tak-tak dia pergi pula hukum pula kata hati tak boleh makan. Itu menyesatkan umat. Tuan-tuan nak ikut kebenaran kan, nak ikut kebatilan, kita pula jadi salah. Itu tuan-tuan mana ada istimbat yang tak betul. Salah. Tak kena. Okey, orang dah ni pandai banyak, dia tak salah dia. Pandai banyak, cakap banyak, orang tu dia belik berbayang. Sampai ada tak Rosli pun ni dia tegak, dia kata tuan-tuan saya nak tegak siapa yang menjadikan Google sebagai tok guru dia. Apa-apa ke masalah kita Google tak Google. Keluarlah jawapan. Tuan-tuan jangan lupa Google tu kadang-kadang padri pun tulis dalam tu. Padri pun tulis dalam tu, orang fasik pun tulis dalam tu. Orang anti Islam pun tulis dalam tu. Tulis. Dan dia buat satu apa yang padri punya Kristian, dia buat apa tuan-tuan, satu ruangan. Anda bertanya, kami menjawab. Tapi dijawab oleh padri Kristian. Tapi dia tak abang dari padri, tak abang lah. Tapi kita tengok jawapan ini, pelik dia kan. Kita tengok jawapan pelik, rupanya saya tak ada, rupanya dia gabungan persatuan padri sedunia. Tanyalah tentang Islam, kami akan menjawab. Tanya, saya solat, kemudian saya tak teringat rakaat ketiga ke rakaat keempat, apa hukum dia, apa hinta. Dia pun jawab. Itu dia rak terus. Jadi tuan-tuan, siapa yang menjadikan Google sebagai hukum dia jangan. Dalam kaedah fiqhiyah dia kata al-ilmu yukhadhu an sudurir rijal la an kutubi. Ilmu Islam ini diambil daripada sudur rijal, ambil daripada para ulama. Bukan ambil daripada kitab, bukan ambil kitab balik rumah baca apa? Baca sama-sama, lepas itu kita berbuat hukum. Tak. Yukhadhu an sudurir rijal, ambil daripada dada para ulama. Lepas itu kita baca untuk aksesori tak apa. Bukan kita tak boleh baca langsung, baca untuk aksesori tak apa. Tapi jangan duk baca dan kemudian buat keluar apa? Buat keluar hukum saja. Sedangkan kita tidak ada formal agama. Kita tidak ada background agama daripada ni. Okey, celakalah bagi orang yang bersalat. Ini adalah satu contoh pengambilan dalil yang salah. Imam Al-Hafiz Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Al-Allam An-Nubala, Syiar Al-Allam An-Nubala, muka surat 90 juzuk 8 menyatakan, barang siapa yang mencari kemudahan dalam mazhab dengan kekeliruan ulama mujtahid, maka tipislah agama dia. Maksud dia ialah pada cari dalam 4 mazhab tu, kita cari hak mana yang paling yang paling ringan. Dalam apa saja bab, cari yang paling ringan, cari yang paling ringan, cari yang paling ringan. Maka ulama-ulama kata tipislah agama dia. Hal ini maksud dia pada pegangan agama dia tak kuat. Hal ini sebagaimana telah nyatakan oleh Al-Auza'i dan lainnya berbunyi, sesiapa yang mengambil pendapat ulama Makkah tentang kebenaran nikah mut'ah sinonim dengan amalan pengikut Syiah,
pendapat para ulama Kufah tentang Arab dan pendapat para ulama Madinah tentang nyanyian, serta pendapat ulama Syam, Jordan, Palestin dan Syria tentang maksumnya khalifah yang 4, maka sesungguhnya dia telah mengumpul kejahatan. Jadi tuan-tuan, dalam masalah ni kita orang ahli tarjih, dia nak tarjih, dia nak tarjih pendapat mana yang paling kuat sekali di antara semua pendapat. Dia akan, macam contoh dia kata Allahu Akbar, tak di sini kan, ada Allahu Akbar tak di sini, kemudian Allahu Akbar tak di pusat, Allahu Akbar tak di bawah tangan. Dia nak tengok hak mana pendapat yang paling kuat, tuan-tuan. Dia tu memang kena alim betul. Dia kena alim tentang fiqh. Dia kena alim tentang fiqh. Alim sungguh-sungguh ni, PhD syariah, dia kena alim tentang tu. Dan dia juga kena alim dalam bab jarah wa ta'dil, ulumul hadis. Dia kena alim sungguh. Dia kena tengok di segi sanad dia, orang yang perawi hadis tu lagu mana. Dia kena tengok di segi matan dia, lagu dia macam mana. Dia tengok syarah pendapat ulama tentang hadis tu macam mana. Bukan senang. Nak tarjih tu cukup payah. Jadi ada setengah orang dia kira macam tu, dia kira paling senang. Tengok mana paling mudah, 1 2 3 4, mana paling mudah sekali. Nombor 3. Habis nombor 3. Itu nama dia tak amanah. Tidak. Nama dia taufik mazhab. Dan demikian juga bagi mereka yang menghalalkan jual beli, nikah mut'ah, talak, bid'ah dan sebagainya. Kesemua ini membawa kepada kehancuran. Marilah kita pun taufik dan hidayah daripada Allah. Imam Al-Hafiz Taqiyuddin As-Subki dalam fatwanya muka surat 147 juzuk 1 mengatakan, bagi mereka yang mengambil pendapat yang mudah di dalam mazhab, mereka akan menikmatinya dengan sedap kerana sebenarnya mereka mengikut hawa nafsu dan bukan mengikut agama dia. Ini hak paling mudah. Kalau tengok pendapat mana mudah bagi, pendapat mudah bagi. Bagi saya pendapat ini merangkumi sikap setengah kita yang memilih pendapat ulama yang paling lemah dan ringan dalam satu mazhab yang kira sesuai dengan cita rasa mereka. Tuan-tuan, ulama yang alim tentang empat mazhab ni dia tak buat lagu tu orang. Dia tak buat lagu tu. Kita kata contoh. Kata sebagai contoh lah kan. Sebagai contoh. Kalau sekiranya dalam masalah solat tahajud, dia orang yang alim empat mazhab ni. Contoh apa? Syekh Ismail Adawi. Dalam pendapat tu. Kalau sekiranya dia tengok tu kan, dia tengok hadis solat tarawih, yang paling kuat pendapat dia ialah solat tarawih sebanyak 36 rakaat. Dia buat 36. Kita cari yang depan, tak? Tak, cari 8 kan? Cari yang mana sebut kan? Satu 36, satu 20, satu 8. Pakai 8. Pakai 8. Dah, orang alim empat mazhab ni tuan-tuan, dia alim empat mazhab ni dia amanah. Dia amanah. Apabila dia buat apa? Apabila dia tengok satu hadis tu, hadis yang paling kuat ialah apa dia? 36 rakaat, dia pasti akan buat 36. Walaupun dia tahu dalam mazhab ni dia alim lah. Macam Syekh Ismail Adawi, dia alim. Mazhab ni kata 8, hak ni sebut kata 20, hak ni sebut kata 12, hak ni kata 36. Yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz di Madinah. Umar bin Abdul Aziz di Madinah dia buat apa? Dia solat tarawih sebanyak 36 rakaat. Dia menjadi imam. Dan orang Madinah ikut dia menjadi makmum. 36 rakaat. Orang alim mazhab ni dia kan. Kalau dia rasa 36 rakaat hadis ni yang paling rajih, paling kuat sekali, dia kan 36. Allah, dia takkan pilih 8. Dia pamer. Kalau sekiranya dia tengok dalam hadis, antara haji-haji ni hak mana yang paling rajih, paling kuat sekali pendapat. Dia pati tengok. Haji paling mudah haji qiran. Hak yang mudah nombor 2 haji tamattu. Hak yang ketiga haji apa? Hak yang susah tu ifrad. Haji ifrad paling susah. Orang yang ikut hawa nafsu ni dia pilih apa? Haji qiran. Pasal buat haji dapat umrah sekali. Tapi orang alim pak mazhab ni apabila dia mendapati hadis yang paling kuat itu ialah haji qiran, ataupun dia mendapati haji ifrad yang paling kuat sekali dia punya pendapat di segi matan, di segi sanad, dia pasti akan buat haji ifrad. Kalau dia pergi buat haji 7 kali dia akan buat haji ifrad.
Itu orang yang amanah dalam masalah mazhab. Kadang-kadang dia macam Imam Bukhari, tuan Imam Bukhari. Imam Bukhari dia tak pakai apa? Dia pakai mazhab dia. Dia kan mazhab. Kalau mazhab dia tu payah. Kalau hadis kata dia yakin 36 rakaat tarawih, dia akan buat 36. Tu jadi tuan-tuan insya-Allah mudah-mudahan kita tidak akan terpengaruh dengan orang yang suka sebut benda-benda yang benda-benda yang hak mudah saja. Jadi kalau pilih hak mudah, hak tu jadi mazhab dia. Jangan gitu. Tak boleh. Dan tuan-tuan saya nak sebut sekali lagi, fahaman. Saya tak nak betul fahaman tuan-tuan. Orang yang tak pegang ni kata-kata yang salah yang kita tidak boleh terima. Yang kita tidak boleh ikut mazhab, kita kena ikut Quran dan sunnah. Tuan-tuan saya nak bagi, mazhab ini mereka berijtihad berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil mereka ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Malik dia punya mazhab berdasarkan Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i ikut Quran dan Sunnah. Imam Hanbali Quran dan Sunnah. Hanafi Quran dan Sunnah. Jadi macam mana kita nak kata jangan ikut mazhab, ikut Quran dan Sunnah? Awak buat 4 orang ni tak ikut Quran dan Sunnah kan? Jadi fahaman tu kena betul insya-Allah. Saya lah ni dia macam-macam fahaman yang masuk. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan nak daripada tuan-tuan? Kalau ada sila. Kalau sangat lama kita dah. Okey, kita sudah di sini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma jama'na hadha jama'an marfu'a wa اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.